Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat sidang jemaah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada tengah hari ini kita dapat sekali lagi berkumpul bagi kita menyambung majlis pengajian kita berkenaan dengan fiqh salat. Hadirin dan hadirat, berkenaan dengan fiqh salat. Dan majlis kita pada tengah hari ini merupakan majlis kali yang ketiga pada kita membahaskan berkenaan dengan fiqh salat, dan kita akan masuk pada tengah hari ini pada satu tajuk, iaitu man tajibu alaihi salah. Man tajibu alaihi salah. Terjemahannya, siapakah yang wajib mendirikan salat? Siapakah yang wajib mendirikan salat? Dan di dalam kitab-kitab yang lain, perbahasan siapakah yang wajib mendirikan salat ni diletak di bawah tajuk syarat-syarat wajib salat. Syarat-syarat wajib salat tu merujuk dan menunjuk kepada siapa yang mencukupi syarat-syarat tersebut, maka dialah yang diwajibkan untuk mendirikan salat. Jadi penulis kitab dia sebut yang pertama sekali adalah tajibus salatu ala kulli muslimin zakaran aw unsa. Syarat yang pertama menjadikan seseorang itu wajib untuk salat adalah dia beragama Islam. Dia beragama Islam. Dan apabila disebut perkataan beragama Islam, maka dia tidak mengikut jantina atau bangsa tertentu. Maknanya apakah jantina dia, baik dia lelaki atau dia perempuan, bila dia beragama Islam maka dia wajib salat. Dan apa kaumnya, apa bangsanya, apa negaranya, apa latar keturunannya, kalau dia beragama Islam maka dia wajib salat. Hadirin dan hadirat, maka sebagai contoh kita kata, kalau dia contoh berbangsa Melayu dan dia beragama Islam, maka dia wajib salat. Namun kalau dia berbangsa Cina sebagai contoh dan dia pun beragama Islam, maka dia wajib salat. Demikian kalau dia berbangsa India, maka dia beragama Islam juga, pun dia wajib salat. Kerana yang diambil kira adalah bukan jantina dia lelaki ke perempuan, atau bukan bangsa dia, sama ada dia Melayu, Cina, India, tidak. Tetapi yang diambil kira adalah agama dia apa. Jadi maksud dia, kalau dia beragama Islam maka dia wajib salat. Dia wajib salat. Itu yang pertama. Dan nak menjadikan seseorang itu sebagai Muslim adalah dia kena mengucap dua kalimah syahadah, iaitu la ilaha illallah dan juga Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang diabdikan diri kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat yang pertama. Mestilah seseorang itu beragama Islam. Ini membawa erti, kalau seseorang itu bukan Islam, maknanya kalau dia kafir kepada Allah, hadirin dan hadirat, adakah dia wajib salat?
Kita kata dia tidak wajib salat. Dia tidak wajib salat. Kerana Islam ini lawannya kafir, hadirin dan hadirat. Jadi kalau kita kata syarat wajib salat yang pertama sekali adalah beragama Islam, maka lawan kepada Islam adalah kafir, ataupun lawan kepada Islam yang lebih tepat sebenarnya adalah kufur. Orang yang beragama Islam disebut sebagai Muslim dan orang yang kufur disebut sebagai kafir. Maka kita katakan di sini, orang kafir tidak wajib salat. Orang kafir tidak wajib salat, hadirin dan hadirat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aqil. Dan terjemahan aqil adalah berakal. Seseorang yang berakal. Dan lawan kepada berakal ini sebenarnya adalah gila. Lawan kepada berakal adalah gila. Kerana gila itu menyebabkan dia hilang akal. Akalnya tidak berfungsi, hadirin dan hadirat, sebagaimana manusia normal. Jadi kita katakan di sini, kalau kita ini berakal, maka wajib ke atas kita untuk solat. Tapi lawan kepada berakal tadi saya kata adalah gila. Maka kalau seseorang itu gila, maka dia tidak diwajibkan salat. Ada orang mungkin dia duk tanya, Ustaz, apa cara kita boleh buat kita tak payah semayang? Kena jadi gila lah, hadirin dan hadirat. Kalau awak gila tak wajib salat. Tapi kalau setakat ini akal kita sihat, sejahtera, akal berfungsi dengan baik, maka wajiblah salat, hadirin dan hadirat. Tapi gila di situ kita kena jelas. Gila yang menyebabkan akalnya hilang sahaja yang tidak wajib salat. Sebab kegilaan ini ada banyak, betul atau tidak, hadirin dan hadirat? Ada orang dia gila kuasa, dia wajib salat tak? Yang tu wajib salat. Dia gila kuasa tu cerita lain, kerana akal dia masih berfungsi dengan baik. Ada orang dia gila wanita, hadirin dan hadirat, macam-macam. Dia pencinta wanita, baguslah pencinta wanita, tapi dia gila wanita, maknanya pun masalah juga. Tapi dia wajib salat ke tidak? Kita kata wajib salat. Ada orang dia gila harta, dia gila kuasa, macam-macam. Jadi kalau dia gila harta ke, kuasa ke, wanita ke, maka dia tetap wajib salat kerana akalnya masih ada. Yang tidak wajib salat ni adalah gila dalam arti kata orang gila tu. Orang gila, hadirin dan hadirat. Maka dia tidak diwajibkan salat. Maka tak perlulah kita nak ajak, jom orang gila, jom sembahyang. Tak perlu. Kerana dia tidak wajib salat, hadirin dan hadirat. Nanti orang gila tu marah kita balik pula. Kamu ni gila ke? Aku ni orang gila. Aku tak wajib salat. Kamu ajak aku pasal apa? Contoh. Jadi atas faktor itu, orang gila ni tidak wajib salat, hadirin dan hadirat. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga sebenarnya disebutkan, hadirin dan hadirat, baligh. Yang ketiganya adalah baligh. Yang ketiga adalah baligh. Yang kedua tadi berakal. Yang ketiga adalah baligh. Baligh ini adalah suatu had umur seseorang itu telah diwajibkan ke atasnya hukum hakam syarak ni. Suatu had umur, satu tempoh masa yang mana seseorang itu diwajibkan ke atas dia hukum hakam syarak. Dan kita kata ia berbeza-beza mengikut jantina. Dan disebutkan bahawasanya orang perempuan umur dia mencapai baligh, kita kata yang awalnya adalah 9 tahun, manakala untuk orang lelaki adalah 15 tahun, hadirin dan hadirat. Tetapi kita kata petanda-petanda seseorang itu menjadi baligh adalah yang pertama sekali keluarnya air mani bagi orang lelaki. Jadi kalau satu orang itu umurnya 12 tahun lelaki dan dia dah keluar air mani, maka dia baligh ke bukan? Dia telah baligh, hadirin dan hadirat. Maknanya kalau dia 12 tahun dia dah keluar air mani bagi orang lelaki, maka dia baligh. Dan kalau seseorang itu, orang perempuan, dia umur 9 tahun dia keluar darah haid, maka dia telah baligh, hadirin dan hadirat. Jadi maknanya kita kata alamatul bulugh, petanda-petanda baligh adalah keluarnya air mani bagi lelaki dan keluarnya haid bagi orang perempuan. Tetapi
kalaulah lelaki dan perempuan itu genap 15 tahun, maka hakikatnya kedua-duanya telah baligh. Maknanya kalau katalah dia tak keluar air mani pun, tapi umurnya dah 15 tahun, maka dia telah dikira baligh, hadirin dan hadirat. Jadi 15 tahun tu maknanya bagi lelaki dan perempuan adalah usia baligh. Bila dia dah baligh, maka terikat kepadanya hukum hakam syarak. Maka wajib bagi dia untuk solat. Wajib bagi dia untuk solat. Jadi kalaulah dia belum baligh, wajib tak dia solat? Lawan kepada baligh ini adalah kanak-kanak, hadirin dan hadirat. Lawan kepada baligh adalah kanak-kanak. Jadi kita kata kanak-kanak tidak wajib solat lah, kerana syarat wajib solat adalah baligh. Kanak-kanak belum baligh. Kalau dia telah baligh, dia tak dinamakan kanak-kanak di sisi syarak. Tetapi di sisi undang-undang setempat dia masih kanak-kanak. Ini dibezakan sedikit, hadirin dan hadirat. Ini kita kena jelas perbezaan antara di sisi syarak dengan di sisi undang-undang setempat. Di negara kita ini, kanak-kanak mereka yang berada di bawah umur berapa tahun, tuan-tuan? Kalau kanak-kanak tu berapa tahun umur dia? Di bawah 18 tahun. Ini adalah kanak-kanak. Tapi di sisi syarak, adakah kanak-kanak tu bawah 18? Kita kata tak. Di sini berbezanya, hadirin dan hadirat. Dan ini kenapa saya kata peri penting hal ini, sebab kita kena tahu ada beza antara sesuatu itu yang dinilai di sisi undang-undang setempat dan ikut penilaian syarak. Mengikut penilaian syarak, seseorang itu apabila dia telah baligh, maka dia bukan kanak-kanak lagi dah. Katalah macam kita kata tadi, seorang budak lelaki umur 12 tahun, darjah 6, hadirin dan hadirat. Jadi dia telah keluar air mani, maka dia telah baligh, maka di sisi syarak dia adalah lelaki dewasa. 12 tahun adalah lelaki dewasa di sisi syarak. Tapi kalau di sisi undang-undang setempat, dia masih dianggap kanak-kanak, kerana kanak-kanak adalah di bawah 18 tahun. Baik itu kalau berlaku orang kata jenayah, dia akan dikira dalam kategori juvana, hadirin dan hadirat. 17 tahun, 16 tahun, 15 tahun. Walaupun di sisi dari sudut syarak, orang perempuan umur 16-17 tahun dah baligh dah lah. Kita kata anak dara dah lah begitu. Dia keluar haid daripada umur 12 tahun lagi dah keluar haid. Jadi umur dia 17, umur dia 16, dia dah dewasa dah di sisi syarak sebenarnya. Cuma di sisi undang-undang, kita masih namakan ia sebagai kanak-kanak sebenarnya, ikut undang-undang. Jadi sebab itu, hadirin dan hadirat, bila kita kata alamatul bulugh, ciri-ciri petanda-petanda baligh ini adalah keluarnya haid bagi perempuan dan keluarnya mani bagi lelaki. Kita kata awal bagi perempuan 9 tahun dan bagi lelaki 15 tahun. Tetapi kalau genap kedua-duanya 15 tahun lelaki dan perempuan, mereka telah dianggap baligh di sisi syarak. Jadi bila dia dah baligh, maka dia wajib salat. Bila dia dah baligh, dia wajib salat. Jadi kanak-kanak tak wajib salat. Tapi mungkin tuan-tuan tertanya, kenapa kalau kanak-kanak tak wajib salat, dia disuruh salat ketika dia umur 7 tahun? Tuan-tuan biasa dengar tak hadis tu? Dan kalau umur 10 tahun tak salat, dia kena apa? Kena pukul, kata Nabi SAW. Nabi kata, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kamu untuk mendirikan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum fawqal 10. Kalau mereka 10 tahun tak nak salat lagi, boleh pukul, kata Nabi SAW. Jadi maksudnya di sini, kenapa disuruh salat sedangkan mereka tidak wajib salat? Okey, baik. Yang pertama, tuan-tuan kena jelas, arahan di sini bukan arahan salat kepada kanak-kanak. Tetapi arahan di sini adalah arahan kepada ibu bapa, kalau tuan-tuan perasan. Dan ibu bapa dah baligh ke belum? Mestilah dah balik. Itu yang dia layak menerima arahan di sisi syarak tu. Kan kita kata kalau dia tak baligh, dia tak terikat dengan hukum hakam syarak, tuntutan syarak, larangan syarak, sebab dia belum baligh. Tapi arahan tu kan dituju kepada ibu bapa. Muru auladakum, perintahkan anak-anak kamu. Jadi arahan tu kepada siapa? Kepada budak ke kepada mak ayah? Kepada mak ayah tu, hadirin dan hadirat. Muru auladakum, perintahkan anak-anak kamu untuk salat. Wahum abna'u sab'i sinin, ketika mereka berusia 7 tahun. Dan perintah daripada ibu bapa ni bukan nak makna hukumnya wajib di sisi syarak, tak. Tapi sebagai suatu, orang kata apa? Sebagai suatu ajakan dan sebagai suatu galakan kepada anak-anak ini mula salat sedari umur 7 tahun lagi. 7 tahun, hadirin dan hadirat.
Kerana 7 tahun ni dia belum baligh, tetapi dia dipanggil sebagai istilah apa? Satu lagi, sebelum baligh dia panggil istilah apa? Mumayyiz, hadirin dan hadirat. Dia panggil istilah mumayyiz. Jadi dah 7 tahun dah mumayyiz. Mumayyiz ni adalah individu yang boleh yumayyizu, daripada perkataan mayyaza. Mayyaza ni membezakan. Jadi mumayyiz adalah kanak-kanak yang belum baligh, tapi dia boleh membezakan antara yang baik dan yang buruk. Maknanya kanak-kanak 7 tahun, kita ni tak payah 7 tahun, 5 tahun kanak-kanak kita pun bercakap tak henti-henti lah. Kalau kita bagi kepada dia paku dan kita bagi kepada dia nasi ayam, dia makan nasi ayam, dia tak makan paku. Kadang 5-6 tahun dia dah, maknanya dia dah cerdik, hadirin dan hadirat. Dia dah boleh berfikir, dah boleh bezakan yang mana baik, yang mana buruk. Tapi kalau budak umur 1 tahun, 2 tahun, letak lipan depan mata dia pun dia makan, hadirin dan hadirat. Letak lipan, semua benda nak masuk mulut. Itu maknanya dia belum mumayyiz lagi lah. Betul tak? Tidak, hadirin dan hadirat. Tapi kalau 5-6 tahun, dia dah boleh bezakan dah. Dia dah boleh tahu yang itu maknanya dia dah mumayyiz. Tapi mumayyiz belum wajib salat. Tapi kita galakkan dia untuk salat ketika dia usia 7 tahun. Dan kata Nabi SAW, وَضْرِبُوهُمْ فَوْقَ الْعَشَرِ. Kalau dah 10 tahun anak kita tak nak salat lagi, mak bapak dia, kata Nabi SAW, pukullah anak ni. Tapi tuan-tuan kena tahu bahawasanya pukulan ini terbahagi kepada 2 jenis. Dalam agama kita, pukulan terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama, pukulan lit'azib, untuk mengazab, hadirin dan hadirat. Pukulan untuk mengazab. Yang ni tak ada dalam agama kita. Yang kedua adalah pukulan lit'adib, untuk mendidik. Sebenarnya inilah pukulan untuk mendidik. Sebab itu walaupun agama kita membenarkan pukul anak yang tak nak solat ketika dia 10 tahun, tapi agama kita meletakkan dawabit. Dawabit ni parameter, hadirin dan hadirat. Dia ada dia punya kriteria dia. Maknanya awak kalau nak pukul anak awak yang tak solat ketika 10 tahun, pertama, jangan pukul di kepala, satu. Yang kedua, tak boleh pukul bahagian muka, hadirin dan hadirat. Yang ketiga, tak boleh pukul sehingga meninggalkan kesan teruk. Begitu. Contoh sampai lebam-lebam. Contoh sampai luka-luka teruk. Yang ni tak boleh dalam agama. Dan yang keempat, tak boleh pukul sampai menyebabkan boleh jadi kecacatan anggota tubuh. Jadi pukul tu dengan kadar pukulan yang mana memberikan kesan kepada jiwa anak tu bahawasanya dia tahu kalau dia tak solat, mak ayah dia akan marah. Itulah tujuan kita. Menunjukkan mak ayah kita tak suka kalau kita tak solat. Jadi maknanya pukulan dengan cara macam tu. Contohnya kalau kita cubit, orang kata kita cubit dia punya lengan sebagai contoh sebab dia tak semayang. Itu pun termasuk juga. Takkanlah cubit lengan sampai patah tangan, tuan-tuan. Kuat benar cubit. Itu jarang berlaku lah. Jadi cubit tu dibenarkan. Hadirin dah hadirat. Kalau kita pukul dalam arti kata pukulan yang kita tahu berlapik, kita pukul bahagian punggung dia sebab dia tak semayang. Orang kata tanpa punggung dia. Jadi takkanlah tanpa punggung tu berlerai isi punggung. Kata kuat benar pukulan tu. Jadi ini mustahil berlaku, hadirin dan hadirat. Jadi atas faktor ini kita boleh pukul dengan tujuan mendidik, bukan tujuan mengazab. Begitu. Sifat dia pun mesti sifat mendidik. Supaya dia sedar, mak ayah dia tak suka kalau dia tak solat ketika umur dah 10 tahun. Jadi orang-orang seperti ini, once bila dia dah baligh, maka dia akan menjaga solat. Sebab dia tahu mak ayah dia tegas dalam pelaksanaan salat. Mak ayah dia didik daripada kecil lagi, hadirin dan hadirat. Jika tidak dibentuk sebegitu, orang kita akan ambil mudah sahaja daripada kecil. Dia ambil mudah sahaja tentang pelaksanaan salat. Sebab itu bila dia tidak salat, dia tak ada rasa apa dia. Sedangkan salat ni adalah ibadat terbesar bagi orang Islam. Lagi besar daripada puasa, lagi besar daripada zakat, lagi besar daripada haji. Semua pensyariatan ibadat yang Allah syariat kepada Nabi adalah ketika Nabi berada di atas muka bumi. Kecuali salat. Salat ni disyariatkan ketika Nabi berada di atas langit yang tertinggi, hadirin dan hadirat. Menunjukkan betapa tingginya kedudukan salat dalam kehidupan. Salat disyariat pada malam Isra' dan Mi'raj. Pada peristiwa Mi'raj Nabi, Nabi naik ke Sidra Al-Muntaha, bertemu dengan Allah. Dan Allah syariatkan asalnya 50 waktu sehari semalam. Tapi apabila Nabi turun ke langit yang ke-6, Nabi berjumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa tanya kepada Nabi kita, bima umirta, dengan apa kamu disyariatkan? Maka kata Nabi SAW, umirtu bi khamsina salatin kulla yaumin. Aku diperintahkan dengan 50 waktu salat sehari semalam.
Kemudian kata Nabi Musa, inna ummataka, sesungguhnya umat kamu, la yastati'una dhalik, pasti tidak mampu melakukan 50 waktu salat sehari semalam. Irja' ila rabbika fas'alhu takhfif, pergilah patah balik kepada Tuhan kamu dan mintalah semoga Allah ringankan dan kurangkan. Jadi Nabi kita pun naik kembali bertemu dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala kurangkan daripada 50 kepada 10. Dan akhirnya sampailah kepada Nabi kita Muhammad ini, dikurangkan kepada baginda dan umat baginda sehingga 5 waktu salat sahaja. Itulah yang kekal sehingga ke hari ini. Dan apabila Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa kata, irja' ila rabbika fas'alhu takhfif, pergilah minta kurang lagi, umat kamu tak mampu 5 waktu salat sehari semalam. Dan Nabi SAW kata, sa'altu rabbi hatta stahyaitu, aku dah minta banyak dah kepada Tuhanku sampai aku rasa malu, kata Nabi SAW. Jadi kekallah sehingga ke hari ini, salat kita ini sehari semalam hanya 5 waktu sahaja. Itu pun berat bagi kita nak lakukan, hadirin dan hadirat. Kenapa berat? Sebab kita tak dididik daripada kecil. Sebab itu agama kata, perintahkan anak-anak kamu untuk salat ketika mereka usia 7 tahun, dan pukullah mereka kalau tidak salat ketika usia mereka 10 tahun. Jadi kita kata ada 3 ciri ataupun 3 syarat wajib salat yang kita dah sebutkan. Yang pertama sekali, mesti beragama Islam. Maknanya orang kafir tidak wajib salat. Yang kedua adalah baligh, maknanya kanak-kanak tidak wajib salat. Dan yang ketiga adalah aqil, berakal, maknanya orang gila tidak wajib salat. Dan untuk makluman tuan-tuan, perkataan baligh dan aqil ini, berakal dan juga baligh ini, apabila cukup 2 ciri itu, maka jadilah seseorang itu sebagai mukallaf, Sebab tuan-tuan mungkin biasa dengar tentang perkataan mukallaf. Mukallaf ni maknanya dalam bahasa kita adalah individu yang dipertanggungjawabkan, individu yang ditaklifkan. Mukallaf. Jadi individu yang dipertanggungjawabkan maksudnya adalah individu yang terikat kepada dirinya hukum hakam syarak yang 5 tu, iaitu wajib, sunat, harus, haram, makruh. Wajib, sunat, harus, haram, makruh. Jadi 5 tu namanya hukum taklifi, yang terpakai kepada setiap perbuatan mukallaf. Setiap perbuatan kita ni ada hukum di sisi syarak, hadirin dan hadirat. Kita nak salat zuhur sebagai contoh, ada tak hukum dia? Kita kata salat adalah perbuatan, mesti ada hukum dia. Jadi salat zuhur ni hukumnya wajib, iaitu fardu ain, hadirin dan hadirat. Kemudian apa lagi contoh? Contohnya kita nak lakukan salat zuhur secara berjamaah. Maka pelaksanaan salat zuhur secara berjamaah ni apa pula hukum dia? Perbuatan kita ke tidak? Perbuatan kita, kita mukallaf. Kita muslim berakal baligh. Jadi perbuatan dia ada hukum, iaitu hukumnya fardu kifayah, iaitu salat 5 waktu berjamaah adalah fardu kifayah, hadirin dan hadirat. Kita hadir menuntut dalam majlis ilmu seumpama ini, apa hukum dia, hadirin dan hadirat? Begitu. Jadi menuntut ilmu, lebih-lebih lagi kita nak mempelajari fiqh salat fardu ain, maka ini adalah hukumnya wajib, hadirin dan hadirat. Kita nampak di surau kita ini ada tabung surau, kita nak bersedekah di tabung surau, perbuatan kita juga ada hukum ke tidak? Kita kata ada hukum. Kita kata hukumnya adalah sunat. Kita berada dalam majlis ilmu dan kita tidur dalam majlis ilmu. Tidur dalam majlis ilmu ni ada perbuatan ke tidak, hadirin dan hadirat? Perbuatan kita juga ada hukum tak, hadirin dan hadirat? Apa hukumnya? Itu jawablah bagi orang yang tidur. Saya tidak mau jawab, hadirin dan hadirat. Maksud saya adalah setiap perbuatan kita sebagai mukallaf ada hukum. Setiap perbuatan kita sebagai mukallaf, kita makan ke, kita tidur ke, kita dengar ceramah ke, kita salat ke, kita baca Quran ke, kita sedekah, semuanya ada hukum syarak, hadirin dan hadirat. Jadi sebab kita mukallaf, mukallaf ni mesti seorang muslim, yang pertama dia berakal, yang kedua dia baligh. Jadi kalau dia tidak, orang kata berakal, dia gila, maka dia bukan mukallaf. Kalau dia belum baligh, dia kanak-kanak, dia belum mukallaf, hadirin dan hadirat. Dan yang keempat, kata penulis kitab, syarat wajib yang keempat adalah
suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Ini syarat wajib bagi puasa. Haid ni adalah darah yang keluar daripada orang perempuan dalam keadaan dia sihat, dalam keadaan dia normal, hadirin dan hadirat. Jadi kita kata wanita haid dia keluar darah. Dan kita katakan apabila dia keluar darah, darah itu adalah najis dan dia ini orang kata tidak diwajibkan untuk mendirikan solat. Kerana syarat wajib solat mesti suci daripada haid, mesti suci daripada haid. Tetapi Quran dia tidak sebut perkataan nifas. Quran tak sebut, tak cerita tentang nifas. Tuan-tuan tengoklah dalam Quran ada 114 surah, ada 6236 ayat, ada 30 juzuk. Quran ni dia tidak cerita tentang nifas. Cuma macam mana kita boleh kata bahawasanya kalau seorang wanita itu nifas, berada dalam keadaan nifas, maka dia tidak wajib salat. Sedangkan Quran tak cerita. Maka di sinilah ulama mengguna pakai istilah yang dinama sebagai qiyas, Hadirin dan hadirat. Kita tahu bahawasanya sumber hukum agama kita ini ada 4 yang utama sekali. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga Al-Ijma', dan yang keempat adalah apa? Adalah Al-Qiyas. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Ini sumber hukum yang tertinggi dalam agama kita. Maknanya kalau kita nak keluarkan satu-satu hukum, kita mesti cek dalam Quran, dalam Sunnah, dalam Ijma', dalam Qiyas dulu. Hadirin dan hadirat. Yang ni sumber hukum yang disepakati di sisi 4 mazhab yang utama, iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Jadi disepakati bahawasanya sumber hukum yang utama dalam agama kita ini adalah Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Jadi untuk nifas ni, para ulama kita mereka gunakan qiyas. Tuan-tuan, nifas ni darah ke bukan darah? Apa makna nifas? Kita kata nifas ini adalah darah yang keluar daripada orang perempuan setelah dia bersalin. Darah yang keluar setelah dia bersalin. Kita kata puratanya, kata para ulama, adalah sekitar 40 hingga 60 hari. 40 hingga 60 hari. Jadi kita katakan selepas dia bersalin, keluar darah daripada tubuh badan dia, darah itu dinamakan sebagai nifas. Dan para ulama dalam mazhab Syafi'i mereka mengatakan kenapa ia dinamakan nifas adalah kerana ia keluar setelah keluarnya nafas. Bila dia bersalin keluar bayi dan bayi bernafas, jadi darah yang keluar setelah keluarnya nafas bayi yang baru dilahirkan, darah itu namanya nifas. Hadirin dan hadirat. Jadi kalaulah nifas adalah darah, maka kan sama sahaja dengan haid. Haid pun darah juga, betul tak? Kalau haid nifas ni keluar daripada orang perempuan, maka haid pun keluar daripada orang perempuan juga. Jadi maknanya walaupun Quran tidak statekan secara spesifik tentang hukum nifas, tapi Quran ada cerita tentang haid, maka nifas mengambil pakai hukum haid. Itu maksud dia. Nifas ini dia mengambil pakai hukum haid. Dalam Quran Allah Ta'ala hanya menceritakan tentang haid. Allah kata wa yas'alunaka 'anil mahid. Allah kata dalam Al-Baqarah. Kalau tuan-tuan hafal surah Al-Baqarah itu, Allah kata wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan mereka bertanyakan kepada kamu wahai Muhammad tentang darah haid. Qul huwa adza, bagi tahulah mereka bahawasanya darah haid ini adalah kotoran. Qul huwa adza, darah haid adalah kotoran. Lalu Allah kata fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah orang perempuan isteri-isteri kamu ketika mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurn, janganlah kamu dekat dengan mereka sehingga mereka bersuci. Maknanya jangan kamu adakan hubungan suami isteri. Itu maksud dia. Bukan jangan dekat atau nak pergi halau isteri balik kampung ketika isteri haid. Bukan maksud dia begitu. Hadirin dan hadirat. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, ini maknanya jangan kamu mengadakan hubungan suami isteri. Bukan tak boleh tidur sekali, boleh tidur sekali. Nanti bila isteri dia haid, isteri kena halau tidur sofa luar pula. Hadirin dah. Tidak maksud dia begitu. Ini jangan salah faham Quran.
Quran kata wala taqrabuhun, jangan dekat, jangan hampir, itu maknanya jangan adakan hubungan suami isteri, itu maksud dia. Hatta yathurna, sehinggalah mereka bersuci. Sehingga mereka bersuci ni maksud dia adalah sehingga mereka mandi wajib. Itu maknanya. Maknanya bila dah tamat haid dia mandi wajib. Selepas mandi wajib, kemudian kata Allah fa iza tatahharna, apabila mereka telah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, datangilah isteri-isteri kamu sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kamu. Maknanya adakanlah hubungan suami isteri. Tapi bukan maknanya wajib pula adakan hubungan suami isteri setelah isteri tamat haid dan mandi wajib, bukan. Hukum dia adalah hukum sebelum larangan, iaitu harus mengadakan hubungan suami isteri setelah isteri mandi wajib tamat daripada haid. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kemudian Allah kata innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang bertaubat dan Allah suka kepada orang yang bersuci, hadirin dan hadirat, yang membersihkan diri mereka. Jadi para ulama ni mereka gunakan qiyas. Kalau haid darah, nifas pun darah. Jadi kalau haid kotor, maka nifas pun kotor. Jadi sebab itu wanita nifas dia mengambil pakai keseluruhan hukum wanita haid. Kalau wanita haid tak boleh salat, wanita nifas pun tak boleh salat. Kalau wanita haid tak boleh puasa, wanita nifas pun tak boleh puasa. Kalau wanita haid tak boleh tawaf, wanita nifas pun tak boleh tawaf. Kalau wanita haid tak boleh baca Quran, wanita nifas pun tak boleh baca Quran. Itu maksud dia. Hadirin dan hadirat. Jadi ini yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Jadi wanita haid dan nifas tidak wajib salat, tidak wajib salat. Maka kita kata syarat wajib salat ada 4, hadirin dan hadirat. Yang pertama sekali beragama Islam. Yang kedua adalah dia baligh. Yang ketiga dia berakal, dan yang keempat suci daripada haid dan nifas. Kemudian saya nak masuk sedikit kepada topik kita yang terakhir pada tengah hari ini, hadirin dan hadirat, iaitu syarat sah salat. Iaitu syarat sah salat. Ada beza antara syarat wajib salat dengan syarat sah salat. Kita kata kedua-duanya adalah hukumnya wajib. Syarat wajib salat ni maknanya wajib dipenuhi dan wajib dipatuhi lah. Kalau awak beragama Islam, awak wajib salat. Kalau awak berakal, awak wajib salat. Kalau awak baligh, awak wajib salat. Kalau awak tidak haid, tidak nifas, awak wajib salat. Tapi syarat sah ni satu isu yang berbeza. Maknanya kalau syarat wajib, kalau dia tak cukup syarat, maka dia tidak wajib. Kalau syarat sah, kalau dia tak menepati syarat, maka solat dia tidak sah. Itu maksud dia. Jadi kita kata syarat sah solat yang pertama. Yang ni mungkin saya tak sempat nak habiskan hari ni kerana perbahasan dia agak panjang, tapi saya sekadar apa yang penting sahaja. Cuma untuk makluman tuan-tuan, kalau tuan-tuan mempelajari dalam bab-bab agama kita ini, ada lagi satu syarat selain daripada syarat wajib, selain daripada syarat sah, ada satu lagi syarat, iaitu syaratul qabul, syarat penerimaan. Syarat penerimaan. Syarat penerimaan amal kita ni saya dah pernah sebut dalam majlis sirah kita sebelum ini. Hadirin dah ada. Saya ada sebut dalam majlis sirah kita yang pada beberapa bulan yang lepas. Saya kata syarat penerimaan amalan kita ini, nak menjadikan amalan kita ni Allah terima, kena ada 2 perkara. Yang pertama sekali ikhlas. Yang pertama sekali amalan tu kena apa? Kena ikhlas. Yang kedua adalah amalan tu mesti bertepatan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan mesti kena tepat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalan tu menyelisihi sunnah Nabi, amalan tu ditolak, tidak diterima, hadirin dan hadirat. Dahulu ada satu orang lelaki pada zaman Nabi, dia semayang, tapi semayang dia tak betul. Jadi Nabi SAW panggil dia, Nabi kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi patah balik, kamu buat balik solat. Tadi kamu tu tak dikira solat pun. Maknanya kalau kita buat solat tapi tak ikut petunjuk Nabi, kita tak dinamakan solat pun sebenarnya. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kata Nabi. Ini hadis musi'us salah, seorang lelaki yang teruk dalam solat dia, hadis yang sangat masyhur dalam kitab-kitab fiqh, hadirin dan hadirat. Kemudian lelaki ni pun tadi dia solat balik.
dia solat dengan cara yang tak betul, maka Nabi panggil dia. Nabi kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi patah balik dan dirikan semula solat. Kamu tak dinamakan solat pun tadi. Kamu tak solat pun tadi. Lalu dah kali ketiga hadirin dan hadirat, barulah Nabi kata, kalau kamu nak mendirikan solat, mula-mula sekali menghadap kiblat. Begitu. Kemudian hendaklah kamu membaca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah yang kamu hafal, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Nabi ajar dia tata cara salat. Jadi maksudnya amalan dia tadi, adakah diterima yang salat dia tu tadi? Tidak diterima kerana tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia, hadirin dan hadirat. Kenapa saya kena mention pasal syaratul qabul ini, syarat penerimaan ini? Saya nak kena sebut begini. Ada kalanya salat kita sah di sisi hukum, tapi boleh jadi salat tu tak diterima di sisi Allah. Boleh jadi. Saya ambil contoh, kalau ada satu orang tu, dia ambil wudu dan dia masuk ke dalam saf. Dia menghadap kiblat, dia berdiri tegak, dia baca Fatihah. Dia rokok, dia i'tidal. Dia sujud, dia duduk antara dua sujud dan seumpamanya, hadirin dan hadirat. Salat dia sah ke tidak? Kita kata sah. Salat dia sah. Tapi katalah ketika dia salat dia ni orang kata penuh dengan riak. Penuh dengan riak. Dia memang menghadap kiblat, tutup aurat semua, tapi salat dia dalam keadaan riak. Dia menunjuk-nunjuk kepada orang ramai. Maka dari satu sudut, salat dia sah, tapi salat dia tidak diterima. Hadirin dan hadirat. Banyak je berlaku macam tu. Salat tu sah, tapi salat tu tak diterima. Dia macam ada orang yang berpuasa, tapi duk puasa tapi tak semayang. Puasa tapi duk maki orang. Puasa tapi duk cakap bohong. Puasa tapi tak tutup aurat. Puasa dia sah ke tidak? Kita kata sah, dari sudut syaraknya sah. Tapi pahala puasa dapat tak? Kosong, boleh jadi kosong, hadirin dan hadirat. Boleh jadi tak dapat apa. Tapi adakah dia kena qada puasa dia? Tak kena qada, kerana puasa dia dah sah. Cuma puasa dia adakah diterima dari sudut dapat pahala? Kita kata tak dapat pahala. Sama ada kurang atau tak dapat langsung. Hadirin dan hadirat. Jadi ini perbezaan sedikit lah, syarat sah dan syarat qabul. Saya sebut ni kenapa? Sebab saya ada dengar satu ceramah, hadirin dan hadirat. Adalah satu ustaz ni, dia ceramah. Dia tanya kepada jemaah, dia kata, tuan-tuan, masa tuan-tuan nak takbiratul ihram, ketika niat tu ada baca tak lillahi ta'ala? Dia kata ada sebut tak lillahi ta'ala? Dia kata begitu. Kemudian entahlah, saya rasa jemaah tak jawab kot. Dia pun tanyalah, baca tak, sebut tak lillahi ta'ala? Kemudian dia orang kata, okey, ada baca lillahi ta'ala. Dia kata, kalau baca bagus, kalau tak baca lillahi ta'ala, kena qada balik solat. Dia kata, kena qada balik solat. Bila saya dengar, saya terkejut lah. Ni fatwa mana pula datang ni kan? Macam mana tak sebut lillahi ta'ala masa dia kata masa takbir. Padahal masa takbir itu masa kita sebut Allahu Akbar. Macam mana nak sebut Allahu Akbar sambil usalli serentak? Mustahil tu. Jadi maksud saya adalah, kita ni lafaz niat ni, ingat tuan-tuan kena ingat, lafaz niat adalah sebelum takbiratul ihram, bukan semasa takbiratul ihram. Lafaz niat tu sebelum. Macam kita berdiri tegak menghadap kiblat, belum kita Allahu Akbar lagi kan? Jadi ketika itulah kita usalli fardal asri contohnya, ataupun usalli fardal zuhri arba'a raka'atin contohnya, adaan ma'muman lillahi ta'ala. Yang tu lafaz niat, dan lafaz niat ni hukumnya sunat. Lafaz niat hukumnya sunat. Yang wajibnya adalah niat. Dan bila kita nak niat, niat ni ketika kita takbiratul ihram. Dia mesti seiring dengan takbiratul ihram. Dan orang kita selalu silap bila dia duk kata angkat takbir, angkat takbir. Sebenarnya yang tepat bukan angkat takbir. Yang angkat apa dia? Yang tepat adalah melafazkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni kan ucapan lidah. Nak angkat ucapan lidah macam mana? Macam mana kita nak angkat Allahu Akbar? Mana boleh? Jadi yang lebih tepat adalah melafazkan takbir. Itu yang lebih tepat sebenarnya. Yang angkat itu adalah angkat tangan ketika takbir. Itu benda lain. Angkat tangan ketika takbir ni sunat. Hadirin, dia bukan wajib. Yang wajib adalah takbiratul ihram, iaitu melafazkan takbir. Jadi ketika kita Allahu Akbar, ketika itu kita masukkan niat dalam hati. Ketika itu kita masukkan niat dalam hati. Dan para ulama dalam mazhab Syafi'i, mereka kata apabila kita nak berniat salat fardu ini, yang wajib ada 3 benda, hadirin dan hadirat.
Yang wajib ada 3 benda. Kewajipan dalam hati tu kita kena hadirkan dalam hati, kena masukkan dalam hati tu 3 perkara. Yang pertama sekali adalah qasdul fi'il. Qasdul fi'il ni aku nak buat apa? Itu. Jadi qasdul fi'il kalau kita takbirkan, kalau kita ibaratkan dalam bentuk lafaz, dia akan jadi apa dia? Usalli. Itu maksud dia. Dia akan jadi usalli. Sahaja aku apa? Salat. Itulah perbuatan yang kita nak lakukan. Sahaja aku salat. Begitu. Yang kedua, selepas daripada qasdul fa'il adalah fardiyah. Kita kena mention ini fardu ke sunat. Kalau salat fardu wajib kita mention, iaitu fardiyah tu. Maka lafaz dia kalau kita takbirkan, kalau kita ibaratkan akan jadi apa? Usalli farda. Dia akan jadi macam tu. Dan kewajipan yang ketiga dalam niat apabila kita melafaz Allahu Akbar itu adalah ta'yin. Kita kena spesifikkan, kita kena tentukan ini solat fardu apa dia. Jadi kalau zuhur, okey, usalli fardhu az-zuhri. Itu. Usalli fardhu az-zuhri. Itu baru betul. Jadi ketika Allahu Akbar masukkan dalam hati usalli fardhu az-zuhri. Itu pun dah cukup. Itu je yang wajib, hadirin dan hadirat. Adapun dalam mazhab Syafi'i kita nak sebut adaan ke, makmuman ke, lillahi ta'ala semasa niat, yang ni tak wajib pun. Tak dituntut pun sebenarnya, hadirin dan hadirat. Jadi kalau benda tu tak dituntut, macam mana kita boleh kata sebagai penceramah, siapa tak baca lillahi ta'ala tu tak sah sembahyang, kena qada sembahyang. Itu yang kadang-kadang, itu yang menjadi isu, hadirin dan hadirat. Dan ini diajarkan di medan kuliah, di meja-meja penceramah, hadirin dan hadirat. Jadi sebab tu kadang-kadang kita ni kadang menjadi masalah kepada masyarakat kita punya pengamalan beragama ni, kadang-kadang dia dapat benda yang salah daripada penceramah, hadirin dan hadirat. Sebab tu kena hati-hati. Jadi tapi adakah kita boleh faham kenapa dia kata kena qada? Sebenarnya tak tepat. Saya faham dia punya, orang kata, logik. Dia nak maksud kalau kita kata amalan kita ni tidak lillahi ta'ala tu, maknanya tidak ikhlas, betul tak? Jadi bila amalan tidak ikhlas, sebenarnya amalan tidak diterima ke tidak sah? Kalau amalan tak ikhlas, tak diterima ke tidak sah? Tidak diterima, bukan tidak sah. Solat tu sah. Jadi tuan-tuan pun boleh faham, tuan-tuan pun boleh jadi penceramah. Kena ambil tauliah lepas ni. Maknanya boleh faham, maknanya orang awam biasa, orang kita boleh faham, hadirin hadirat. Itu yang saya pelik, macam mana ada ustaz boleh tak faham? Jadi sebab itu kadang-kadang hadirin dan hadirat, kita kena bezakan syarat penerimaan, syarat sah ini, dan satu lagi syarat wajib, dan satu lagi adalah rukun salat. Tapi saya rasa saya tak sempat nak masuk kepada syarat sah salat, hadirin dan hadirat. Saya tutup dengan syarat penerimaan amal tadi ada 2, iaitu ikhlas dan menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat sah salat dan rukun salat insya-Allah kita masuk pada kuliah bulan depan, hadirin dan hadirat. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.